Kisah ketiga itu ada beberapa kisah dalam surah An-Naml ini untuk mensabitkan bahawasanya Allah Ta'ala dia berkuasa penuh mengurus dan mentadbir dan ilmunya meliputi. Dan sifat berkuasa penuh dan ilmu meliputi ini daripada awal Quran hingga akhir Quran. Daripada awal Quran hingga akhir Quran. Walaqad arsalna ila Thamud akhahum Salihah. Di sini kaum Samud dalam sejarah Arab tidak ada bangsa yang sehebat kaum Samud di segi umat, memiliki kemakmuran, memiliki kehebatan dalam keduniaan. Tadi di segi Nabi tidak ada lebih pada Nabi Sulaiman. Ini di segi umat pula. Dalam sejarah Arab ni sebelum Quran turun tidak ada sehebat kaum Samud. Mana-mana kaum lain apabila banding hebat kaum Samud lagi. Ya Allah Ta'ala telah zahirkan dalam dunia. Jadi ini cerita kaum pula. Walaqad arsalna ila Thamud akhahum Salihah. Dan sesungguhnya kami telah pilih sebagai utusan kepada kaum Samud, saudara mereka Nabi Saleh. Seruan Nabi Saleh sama saja, iaitu an ya'budullah. Sembahlah kamu semua akan Allah. Sungguhlah kamu semua akan Allah. Fa idza hum fariqan yaqtasimun. Tiba-tiba ada di kalangan mereka itu dua kelompok ya berbalah bantah. Satu golongan tauhid, satu golongan syirik. Qala ya qaumi, kata Nabi Saleh, wahai kaumku, lima tasta'jiluna bis-sayyi'ah qabla al-hasan. Kenapa kamu mudah minta azab sebelum minta kebaikan? Kenapa kamu lebih cepat minta azab berbanding kebaikan? Laula tastaghfiruna Allah, kenapa kamu tidak beristighfar kepada Allah di atas amalan syirik kamu? Istighfar sini minasyirki, daripada syirik, kata Jalalain. Mudah-mudahan apabila kamu bertaubat dan beristighfar dan bersyirik, la'allakum turhamun, kamu akan dirahmati. Apabila kamu dapat rahmat, kamu terlepas pada azab. Kaum dia kata kepada dia, kaum Nabi Saleh ni, ittayyarna bika. Qalu tayyarna bika. Mereka kata kami telah menjadi malang dan sial dengan sebab kamu. Kami telah jadi malang dan sial dengan sebab kamu. Wa biman ma'aka, dan dengan sebab ikut kamu. Qala, kata Nabi Saleh, ta'irukum indallah. Musibah dan sial itu yang menimpa kamu sebenarnya datang daripada keputusan dan takdir Allah. Bal antum qaumun taftanun, bahkan kamu sebenarnya kaum yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan sebab kufur dan syirik kamu. Maknanya segala apa perkara yang berlaku pada manusia, musibah ini memang daripada takdir Allah, penyebabnya manusia. Dan musibah ini penyebabnya bukan daripada kami, bahkan daripada kamu, sebab kamu syirik pada Allah. Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardh. Dalam daerah kaum Samud ni ada 3 orang. 3 orang pun seperti 3 kumpulan. Yufsiduna fil ardh. Mereka kumpulan yang sangat teruk membuat kerosakan di atas muka bumi. Daerah-daerah itu. Wala yuslihun, dan mereka tidak pun terfikir untuk membuat kebaikan. Jadi contoh buat kerosakannya ayat 49. Qalu, mereka berkata, taqasamu billah. Masing-masing 9 orang ini bersumpah dengan nama Allah. Taqasamu billah, kamu semua kena bersumpah lah, sebut nama Allah. Lalu bayitanna, kita akan ropok. Lalu bayitan ni, kita akan ropok pada malam hari rumah orang itu. Wa ahlahu, dan keluarganya, rumah orang beriman dan keluarganya. Apabila kita sudah ropok, thumma lanaqulanna liwalihi, kita akan kata kepada keluarga dia setelah kita wafat, ma syahidna mahlika ahli, kita tidak pernah hadir akan kemenangan keluarganya. Wa inna la sadiqun, bahawa kami sebenarnya adalah golongan yang cakap benar. Wa inna, dan bahawa kami adalah golongan yang cakap yang betul-betul cakap benar. Sedangkan mereka lah yang buat angkara ini, cuma mereka berpakat dengan bersumpah dengan nama Allah. Kita pergi rompak rumah tu dan kita beritahu pada keluarga, kita tidak tahu menahu. Allah Ta'ala beritahu, wa makaru makr, mereka buat rancangan, suatu rancangan sangat jahat. Tapi wa makarna,
makra. Kami buat satu rancangan juga untuk tangkap mereka. Wa hum la yashurun, sedangkan mereka tidak sedar dan tidak tahu pun. Fanzur, maka perhatilah kaifa kana aqibatu makrihim, bagaimanakah kesudahan makrihim, tipu hela mereka. Anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in, bahawa kami telah menghancurkan mereka dan kaum mereka semua sekali. Fatilka buyutuhum khawiyah, maka rumah-rumah mereka itu telah hancur anak. Bima zalamu, dengan sebab mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Inna fi dzalika la ayah, sesungguhnya pada diri mereka cerita kaum Samud ini la ayatan, satu petanda yang sangat besar, lagi jelas di kaum ya'lamun, bagi kaum yang ingin belajar dan memahami. Wa anjayna allazina amanu wa kanu yattaqun, dan kami menyelamatkan mereka-mereka yang beriman dan mereka itu selalu menjaga diri pada syirik dan derhaka. Wa arsalna Lutan, sin muqaddar fi'il mahzuf, dan kami telah utuskan Nabi Lut. Idh qala liqaumihi, ketika dia berkata kepada kaumnya, atatuna al-fahishah, patutkah kamu melakukan perbuatan keji? Wa antum tubsirun, sedangkan kamu mengetahui ini perbuatan sangat-sangat keji. Tubsiru sini mengetahui, basar dengan mana ilmu sini. Wa antum tubsirun, sedangkan kamu mengetahui perbuatan ini amat keji. Huraya bagi fahisyah, huraya bagi fahisyah. A innakum la ta'tuna rijala syahwah min dunin nisa, patutkah kamu mendatangi golongan laki-laki untuk melepas hawa nafsu, tidak daripada golongan wanita sebagai isteri? Bal antum qaumun tajhalun, bahawa kamu adalah kaum yang melakukan perbuatan jahil. Fama kana jawab qaumihi, tidak ada jawapan lain bagi kaumnya, melainkan mereka berkata, illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum, halau keluar keluarga Lut daripada daerah kamu. Innahum unasun yatatahharun, sesungguhnya mereka golongan manusia yang ingin suci, tidak seperti kita. Fa anjaynahu wa ahlahu, kami telah menyelamatkan Nabi Lut wa ahlahu dan anak perempuannya, illa muratahu, kecuali istrinya. Qaddarnaha minal ghabirin, kami telah takdirkannya daripada golongan-golongan yang tertinggal untuk diazab. Wa amtarna alaihim mataran, lalu kami timpa ke atas mereka itu hujan batu. Fasa'a matarul munzirin, maka sangat buruklah hujan batu kepada golongan yang diberi peringatan. Setelah cerita-cerita yang Allah Ta'ala ceritakan di sini mengenai para nabi, yang masing-masing ada sejarah sendiri, dan macam mana Allah selamatkan mereka dan Allah Ta'ala hancurkan kaum. Semua itu atas dasar hukum Allah dan takdir. Kepada yang taat selamat, kepada derhaka adalah keputusan azab. Jadi khulasah daripada semua cerita itu, qul, katalah kepada mereka, alhamdulillah, pujian sebenarnya milik Allah, pujian sebenarnya milik Allah. Wassalamun, dan sejahtera sentiasa, ala ibadihi alladhina safa, ke atas sekalian hamba yang dipilih. Maksudnya walaupun cerita azab yang berlaku pada kisah-kisah tadi, tapi hamba-hamba yang dipilih akan sentiasa sejahtera. Hamba-hamba yang dipilih sini, ulama tafsir kata para nabi dan pengikut-pengikut nabi yang beriman. Para nabi dan pengikut-pengikut nabi yang beriman. Orang yang dipilih menjadi golongan selamat, itu orang yang mentauhidkan Allah dan menolak syirik. Oleh kerana itu Allah memberi penjelasan kepada kita ayat khususnya mengenai nafi syirik. Allahu khairun amma yusyrikun, adakah Allah lebih baik untuk diseru, untuk dipuja, untuk ditaati, amma yusyrikun, atau perkara lain yang mereka syirikkan. Amman khalaqas samawati wal ardh, adakah zat yang telah menciptakan lapisan langit dan bumi, wa anzala lakum minas samai ma'a, yang telah menurunkan untuk kamu daripada langit sana air hujan. Fa ambatna bi, tukar uslub, lalu kami tumbuhkan dengan hujan itu hadaiqa zat bahjah, menjadi kebun-kebun yang sangat indah. Maka nalakum antum itu syajara, sedangkan tidak ada pun kemampuan kamu untuk menumbuhkan pokok-pokok itu. Pertanyaannya, a ilahu ma'allah, apabila segala-gala kejadian ini daripada cipta Allah, langit bumi dan segala-galanya, a ilahu ma'allah, maka adakah ilah lain lagi bersama Allah untuk diseru? Mana jika yang berkuasa ini hanya Allah, maka ilah adakah yang lain? Yang ini ilah untuk disuruh dan dipuja selain pada Allah? Tidak ada. Balhum qaumun ya'dilun, bahkan mereka adalah kaum ya'dilun
yang berpaling daripada kebenaran. Ayat 61 begitu juga, amman ja'alal arda qarara. Allah nak sampaikan kudrat dan Allah menafi dan menolak syirik. Amman ja'alal arda qarara, apakah zat yang telah menjadikan bumi ini qarara, tempat yang paling sesuai untuk didiami. Wa ja'ala khilalaha anhara, dan Allah jadikan di celah-celah buminya ada anak-anak sungai yang mengalir. Wa ja'ala laha rawasiya, dan Allah jadikan pada muka bumi ini gunung ganang sebagai pasok bumi. Wa ja'ala bainal bahraini hajiza, dan Allah Taala adakan di antara dua lautan Tawar dan Masih ada suatu tembok yang kuat. Segala-gala kudrat yang Allah zahirkan melalui kejadian dia ni, apabila dia daripada yang satu, ilahu ma'allah, adakah ilah lain untuk disuruh bersama Allah Ta'ala? Bal aktsaruhum la ya'lamun, bahkan kebanyakan mereka tidak memahami tauhid. La ya'lamuna tauhid jalalnya. Amma yujibul muttara idza da'a, apakah zat yang boleh menyahut doa satu orang yang terdesak? Apakah zat yang boleh menyahut? Yujib mana menyahut doa satu orang yang terdesak. Idza da'ahu, apabila dia berdoa kepada Allah. Wa yakshu su'ah, dan Allah Ta'ala yang boleh menghilangkan musibah-musibah yang menanggungnya setelah berdoa. Wa yaj'alukum khulafa'al ardh, lalu dialah yang telah menjadikan kamu manusia generasi yang silih berganti. Mana ini semua sekali kudrat Allah atas diri manusia. Ailahu ma'allah, adakah ilah lain bersama Allah, sedangkan dialah yang mengabulkan doa dan dialah yang mencipta dan membiarkan manusia di atas muka bumi. Qalilan ma tashkurun ma tadhakkarun, tidak ada di antara mereka walaupun kecuali sedikit yang dapat ambil peringatan dan pengajaran. Lagi Allah Ta'ala tanya, amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr, apakah zat yang boleh memberi pada kamu jalan petunjuk, memimpin kamu fi dhulumatil barri wal bahr, pada masa kegelapan di daratan dan di lautan. Wa man yursilur riyah, adakah zat yang boleh melepaskan angin busyra sebagai berita gembira, bayana yadai rahmati, di depannya akan ada air hujan sebagai rahmat. Jadi kudrat yang seperti ini yang tidak dimiliki melainkan dia. Ailahum ma'allah, adakah ada ilah lain bersama dengan Allah Ta'ala yang berhak disuruh dan dipuja? Ta'alallahu amma yusyrikun, maha tinggi Allah daripada apa yang mereka syirikkan. Yang kelima, Allah Ta'ala beritahu, amman yabda'ul khalqa, apakah zat yang mula menciptakan semua makhluk, summa yu'iduhu, kemudian dia boleh hidupkan semula. Wa man yarzuqukum minas sama'i wal ardh, dan adakah Allah Ta'ala yang menyediakan rezeki pada kamu daripada langit sana air hujan, daripada bumi ini tumbuhan tanaman? Ailahum ma'allah, adakah ada ilah lain lagi bersama Allah yang berhak disuruh dan dipuja? Qul hatu burhanakum, jika sekiranya ada, maka hatu burhanakum, bawa kepada kami dalil-dalil dan bukti kamu. Sekiranya ada, hatu burhanakum, bawa bagi pada kami dalil dan bukti kamu. In kuntum shadiqin, sekiranya kamu benar dalam dakwah kamu. Natijah daripada 5 perkara tadi, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. Beritahu, tidak mengetahui makhluk di lapisan langit dan bumi perkara ghaib illa Allah, melainkan Allah dua. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, sedangkan mereka sendiri tidak mengetahui pun bila mereka akan dibangkitkan daripada kubur. Di sini ma ya'lamu ni beritahu pada mereka tidak mengetahui makhluk di lapisan langit, yakni mereka, makhluk di lapisan bumi, yakni seperti Nabi Musa dan Nabi Sulaiman. Perkara ghaib illa Allah, melainkan Allah. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka tidak menyadari bila mereka dibangkitkan daripada kubur masing-masing setelah mati. Ayat 66 ni zajrul teguran. Balid daraka ilmuhu fil akhirah, bahkan tidak sampai pun ilmu mereka untuk memahami akhirat. Iddaraka ni idmahalla, hilang lenyap ilmu mereka untuk mencapai ilmu akhirat. Bahkan tidak sampai pun ilmu mereka
bagi mengetahui tentang akhirat. Mana tanpa ilmu wahyu daripada Allah, manusia dengan akal dia tidak sampai akhirat. Dia fikir macam-macam sekalipun tidak akan dapat memberitahu perihal akhirat sebenar. Bal hum fi syakkin minha, bahkan mereka ragu-ragu tentang akhirat ini kerana tidak belajar daripada wahyu. Bal hum minha amun, bahkan mereka tentang akhirat ini betul-betul buta hati. Wa qala alladhina shikayah, wa qala alladhina kafaru, dan berkata orang kafir itu, a idza kunna turaban, apabila kami telah jadi tanah, wa abauna, dan datuk nenek kami dahulu telah jadi tanah, a inna lamukhrajun, apakah kami semua lamukhrajun akan dihidupkan semula, keluar daripada kubur kami? Laqad u'idna hadza nahnu wa abauna min qablu, sesungguhnya kami pernah diberitahu, diancam tentang akhirat ini, kami sendiri dan datuk nenek kami dahulu sebelum ini pun. In hadza, tidaklah berita-berita akhirat, illa asatirul awalin, melainkan dongeng yang awal dahulu saja. Ayat 69 ini tafsir duniawi. Qul siru fil ard, beritahu kepada mereka, berjalanlah kamu sendiri di muka bumi. Fanzuru qatilah kaifa kana aqibatul mujrimin, bagaimana kesudahan golongan yang berdosa. Ayat 66 ni, ayat 70 ni tasliyah. Wala tahzan alaihim, dan jangan kamu berduka cita terhadap mereka. Mana terhadap layanan mereka pada suruhan tauhid kamu. Wala takun fi dhaiqin mimma yamkurun, dan janganlah kamu bersepit dada terhadap apa rancangan yang mereka buat untuk menghalang kamu daripada ajaran tauhid. Ayat 71 syikayah lagi. Wa yaqulu, mereka berkata, mata hadzal wa'd, bila janji azab dia kamu beritahu kepada kami berlaku? In kuntum sadiqin, sekiranya benar kamu menabi. Qul, jawab pada mereka. Ayat 22 ni jawab syikayah. Qul asa yakuna dharifa lakum ba'dul ladzi tasta'jilun, beritahu kepada mereka mudah-mudahan, mana hampir, ayakuna dharifa lakum ba'dul ladzi tasta'jilun, hampir tiba sebahagian ya kamu minta dipersegerakan, hampir tiba sebahagian azab ya kamu minta supaya disegerakan. Hampir tiba sebahagian azab yang kamu minta supaya disegerakan. Jadi kalau kita ini kepada orang Mekah, yang dikena ke sini perang Badar dan perang selepasnya, itu azab bagi mereka. Wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nas, dan sesungguhnya Tuhan kamu dia mempunyai kurnia besar pada manusia dengan menanggung-nanggungkan azab supaya manusia boleh berfikir. Cuma walakin aktsarahum, kebanyakan manusia ini la yashkur, tidak bersyukur. Mana tidak bersyukur di atas Allah Ta'ala tidak hukum mereka serta-merta, ini diberi kepada mereka peluang. Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun, ini dalil tentang ilmu Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Tuhan kamu itu dia maha mengetahui ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun, apa yang disembunyikan oleh hati mereka yang ada dalam dada, dan apa yang mereka zahirkan. Wa ma min ghaibatin fis samai wal ardh, tidak ada perkara gaib bagi manusia, baik perkara gaib itu berada di langit atau di bumi. Mana ghaibah sini perkara gaib bagi manusia. Mana tidak ada perkara gaib bagi manusia yang berada di langit atau di bumi, illa fi kitabim mubin, semua berada dalam ilmu ilahi. Kitabim mubin mana ilmu ilahi. Ayat 76 ini tarikh pada Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yaqussu, sesungguhnya Quran ini mencerita semua sekali ala Bani Israel, kepada ahli kitab Bani Israel. Aktsara alladhi hum fihi yaqtalifun, banyak perkara yang mereka berselisih padanya. Mana Quran ini telah mencerita kepada Bani Israel, golongan Yahudi, banyak perkara yang mereka berselisih tentangnya. Ulama tafsir kata berselisih tentangnya dua perkara penting, iaitu tentang mentauhidkan Allah dan tentang kerusulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu, dan sesungguhnya Quran ini lahudan, sumber ilmu hidayah, wa rahmatun, dan juga sumber rahmat bila ilmu itu diamalkan, lil mu'minin, bagi golongan yang beriman. Inna rabbaka yaqdi bainahum bi hukmihi, sesungguhnya Tuhan kamu akan buat keputusan secara amali di kalangan mereka, bi hukmi, dengan keputusannya. Wa huwal azizul alim, dialah maha perkasa lagi maha mengetahui. Wa tawakkal 'ala Allah, ini tasliyah.
Ayat 79 ni tasliyah. Fatawakkal 'ala Allah. Maka berserah sajalah kepada Allah keadaan-keadaan mereka. Apa akan jadi? Betul-betul akan beriman atau masih kekal degi kufur pada Allah. Innaka 'alal haqqil mubin. Sebab apa saja keadaan mereka itu tidak penting bagi kamu. Apa mereka nak jadi ahli neraka ahli syurga tidak penting. Sebab innaka 'alal haqqil mubin, bahawa kamu sendiri memang di atas kebenaran yang sangat jelas. Kemudian tasliyah kepada Nabi, innaka la tusmi'ul mauta. Sebenarnya kamu tidak memperdengar kepada orang yang telah mati. Wala tusmi'us summa du'a. Dan kamu tidak memperdengarkan kepada orang yang pekak asli. Akad panggilan. Lebih-lebih lagi idza wallau mudbirin, apabila mereka berpaling memberi belakang pada kamu. Mana orang pekak asli ini, kalau dia berpaling memang tidak dapat dengar. Kalau dia menghadap muka ni boleh nampak agak mulut-mulut gerak. Apabila pekak asli, bila kamu panggil, hal keadaan dia berpaling, memang dia tak ada harapan dia akan dengar. Begitu orang mati, bila dia telah mati, tidak ada harapan dia akan dengar. Bermakna orang yang telah dikunci hati tahap 4, mereka tidak ubah seperti mana orang telah mati, cuma masih berjalan atas muka bumi. Tidak ubah seperti mana mereka seperti orang pekak asli. Walaupun mereka boleh dengar pun Al-Quran dibaca oleh kamu, kerana hati dia sebenarnya telah dikunci. Wa ma anta bihadil umi an dhalalatihim. Dan kamu tidak mampu pun untuk memberi nasihat untuk dapat berjalan sendiri kepada orang yang buta asli. An dhalalatihim, daripada kesesatan mereka. In tusmi'u, dan tidak kamu menyampaikan hingga boleh dengar dan ikut illa man yu'min, melainkan orang yang akan percaya. Tidak kamu memperdengarkan mereka hingga boleh ikut, kecuali mereka yang dengar dan ingin percaya bi ayatina, akan ayat kami. Lalu fahum muslimun, mereka yang percaya inilah akan berserah diri dengan amalan mereka melakukan taat. Takhwif ukhrawi ayat 82. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim, ini janji kiamat pada akhir zaman. Apabila berlaku takdir kiamat ke atas mereka yang berada pada akhir zaman, akhrajna lahum dabbatan minal ard, kami akan keluarkan untuk memperlihatkan kepada mereka sebagai alamat binatang daripada muka bumi ini, tukallimuhum, yang boleh bercakap dengan bahasa Arab yang fasih kepada mereka. Ulama tafsir kata, Allah Ta'ala akan zahirkan satu binatang di muka sana, ia keluar daripada bukit Safa, yang boleh bercakap dengan manusia. Dan itu alamat terakhir di antara alamat-alamat akhir yang akan berlaku kiamat. Tapi setengah ulama lain kata bukan sekadar tu, Allah akan adakan perkara luar biasa. Maknanya binatang yang tidak boleh bercakap, dia boleh bercakap dengan manusia di mana saja manusia berada. Mana salah satu tepatnya seperti dalam hadis, seperti mana dalam hadis, mana saat akan keluar satu binatang, dia akan bercakap dengan manusia di bukit Safa, di Mekah, tempat orang-orang pergi buat haji. Tapi ulama lain kata tidak semestinya binatang itu saja. Maknanya binatang yang tidak mungkin berkata-kata sebab dia binatang, apabila berlaku kiamat, mereka boleh bercakap dengan bahasa manusia. Maka ketahuilah semua penduduk dunia pada masa itu, kiamat sudah annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun, bahawa manusia mereka itu tidak meyakini pun ayat-ayat kami. Sedangkan ayat-ayat kami ini begitu sekali jelas, sehingga apa yang kami akan zahirkan buktinya tetap akan berlaku. Salah satunya seperti mana binatang akan bercakap suatu hari nanti, dan ini bukti sangat jelas. Dan manusia terpaksa tolak akal dia dan menerima perkara dan kenyataan yang berlaku. Jadi sepatutnya manusia sebelum tu dia kena yakin pada janjiannya Allah Ta'ala, sebelum mereka dengar sendiri binatang bercakap. Cuma bila pergi ke akhirat, ayat 83 ni akhirat. Wa yawma nahsyuru min kulli ummatin fawja, dan hari mana kami akan kumpul setiap umat satu puak. Setiap umat yang telah berlalu zaman dahulu satu puak. Puak mana? Mimman yukadzibu bi ayatina, puak yang mendusta ke ayat-ayat kami.
fahum yuz'un, maka mereka akan diheret untuk dihumbangkan dalam neraka. Akan diheret untuk dihumbangkan dalam neraka dengan berbagai-bagai amalan. Hatta idza ja'u, sehingga bila mereka sampai di tempat sini ni, tempat boleh jadi di pada masyarakat tempat hisab amal atau tempat di pinggir neraka. Qala, disoal ketika itu pada mereka, akadzabtum bi ayati, adakah kamu telah mendusta ayat-ayat aku? Adakah kamu telah mendustakan ayat-ayat aku? Sebab inilah biasa soalan yang akan diajukan kepada ahli neraka sebelum dia dihumbang neraka. Adakah kamu telah mendustakan ayat-ayat aku? Wawul hal sini, hal kan awalam tuhitu biha ilma, bermaksud kamu dusta ayat-ayat aku sebelum kamu belajar ayat aku. Sini maksud, adakah kamu telah mendustakan ayat-ayat aku, hal keadaan kamu tidak membelajar ayat-ayat aku sehingga tahu apa itu ayat-ayat aku. Walam tuhitu biha ilma, sedangkan kamu tidak mengetahui pun sebenar apa maksud daripada ayat aku. Mana tidak belajar ayat Quran sehingga menyebabkan manusia itu rusak akidah, termasuk daripada orang engkar dan mendustakan ayat. Jadi waqala akadzabtum bi ayati, jadi mereka akan tanya dia, ataupun Allah Ta'ala akan tanya sendiri dia sebelum dihumbang neraka, akadzabtum bi ayati, adakah kamu telah mendusta ayatku? Hal keadaan kamu mendusta ayatku tu, kamu tidak mengetahui pun apa itu isi ayat aku. Dalam Quran aku beritahu tu, apa makna kamu tidak tahu? Mana tolak tauhid dan terjerumus dalam syirik dengan tidak mengetahui pun ayat-ayat Allah. Ammadza kuntum ta'malun, ataupun adakah amalan lain yang kamu buat sehingga kamu dihumbang dalam neraka? Ammadza kuntum ta'malun, ataupun apakah amalan lain yang kamu pernah buat sehingga kamu kena dihumbang dalam neraka? Ulama tafsir kata amalan lain selain pada syirik pada Allah, iaitu menzalimi hamba Allah. Termasuk menzalimi hamba Allah ni membunuh Nabi dan menyakiti Nabi. Menyakiti dan membunuh Nabi ni adalah seumpama kufur, perkara-perkara yang menyebabkan kekal. Wa waqa'al qawlu alaihim bima zalamu, dan sabitlah takdir dekat atas mereka dengan sebab ikhtiar zalim mereka. Waqa'al qawlu, qawlu man takdir, dan berlakulah takdir sabit kat atas mereka dengan sebab ikhtiar mereka zalim. Fahum la yantiqu, maka mereka tidak mampu mengeluarkan jawapan walaupun sepatutnya. Tak mengaku keluar jawapan ni, jawapan yang boleh makbul, yang menyebabkan Allah Ta'ala terima. Dalih tentu ada, dia ada dalih dalam Quran, tapi yang diterima tidak ada. Alam yarau, alam yarau anna ja'alna al-laila, tidakkah mereka boleh tengok bahawa kamilah yang telah menjadikan malam ni muzlimah, gelap? Tidakkah mereka boleh melihat bahawa kami telah menjadikan malam itu gelap, liyaskunu fi, supaya mereka dapat rehat padanya, wan nahar mubsirah, dan Allah Ta'ala telah jadikan siang itu terang-terangnya supaya mereka boleh bekerja pada waktu ini. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun, sesungguhnya pada yang demikian kejadian hari-hari, setiap hari berlaku ini bukan satu tanda, bahkan banyak sekali tanda bukti kudrat dan yang Allah Ta'ala yang memiliki kudrat ini Maha Esa. Tapi liqaumin yu'minun, bagi kaum yang ingin percaya. Ayat 87 tahwif ukhrawi lagi, wa yawma yunfakhu fis sur, dan hari di mana ditiup sangkakala pertama, fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardh, akan terkejut sungguh makhluk di lapisan langit dan makhluk di lapisan bumi, illa man syaa Allah, melainkan orang tertentu yang Allah kehendaki, seperti Jibril, Mikail dan Israfil. Yang lain semua terkejut. Wa kullun atauhu dakhirin, semua makhluk ini akan datang menghadap Allah al-qadar hina dina, yakni tunduk pada keputusan Allah. Di waktu itu pada tiupan sangkakala pertama tu, wa taral jibala tahsabuha jamidah, kamu akan dapat tengok ketika itu, jika sekiranya kamu hidup, gunung Ganem yang kamu menyangka dia tetap teguh di tempatnya, tidak berubah-ubah.
wahya pada masa tiupan sekali pertama, wahya tamurru marra sahab, dia akan bergerak seperti mana awan bergerak di langit. Sunna Allah allati atqana kull syai'. Ini merupakan ketetapan Allah. Ya Allah telah melakukan sesuatu dengan penuh tepat. Atqana ni Allah Ta'ala sesuatu dengan tepat dan tepat. Innahu khabirun bima taf'alun. Sesungguhnya dialah Allah, Dia Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Apabila berlaku akhirat, maka undang-undang akhirat. Ayat 89 ni undang-undang akhirat, dan dia juga tafsir. Undang-undang akhiratnya, man ja'a bil hasanah, siapa dapat datang ke akhirat dengan bawa hasanah. Hasanah ni kebaikan yang makbul. Hasanah sini adalah merupakan kebajikan yang sudah dikira makbul. Falahu khairum minha, maka dia akan dapat balasan lebih baik daripada hasanah itu sendiri. Wa hum min faza'in yawma idzin aminun, dan mereka pada hari kejutan yang sangat besar itu mereka akan jadi aman. Mereka tidak seperti orang lain. Dan mereka pada hari kejutan yang sangat besar itu mereka akan aman. Takhwif ukhrawi pula, wa man jaa bi sayyi'ah, dan siapa bawa datang dosa yang tidak diampun. Dosa yang tidak diampun. Dalam tafsir Khazin, hasanah sini itu kalimah thayyibah, dan sayyi'ah sini kalimah syirik. Ini akidah syirik. Dan siapa dia bawa datang kejahatan atau dosa yang tidak diampun, maka tidak berlaku keampunan pada dia. Faqubat wujuhuhum finnar, maka akan disembahkan muka mereka ke dalam api neraka. Akan dikatakan kepada mereka, hal tujzauna, kamu sebenarnya tidak dibalas, illa ma kuntum ta'malun, melainkan apa yang kamu buat sendiri semasa dunia dahulu. Ayat 91 ni dari wahyu. Innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldah, sesungguhnya aku sendiri telah diarahkan oleh Allah. Jadi beritahu Muhammad pada kaum-kaum Mekah itu, sesungguhnya aku sendiri telah diarahkan oleh Allah Ta'ala supaya aku mentauhidkan Allah Ta'ala dan menyeru rabb hadhil baldah, Tuhan bagi negeri Mekah ini, supaya aku menyeru dan beribadat kepada Tuhan negeri Mekah ini, alladhi harramaha, yang telah jadikan daerah Mekah ini tanah haram, ia wajib dihormati dan ada patalangan. Walahu kullu syai'in, milik Allah lah semua makhluk. Wa umirtu, dan aku juga diarahkan an akuna minal muslimin, supaya jadi dari golongan-golongan yang menyerah diri pada Allah. Ayat 92, arahan tabligh. Arahan tabligh. Dan aku juga diarahkan an atluwal Quran, supaya membaca Quran kepada kamu. Aku juga diarahkan supaya membaca Al-Quran kepada kamu. Walaupun aku diarahkan baca Al-Quran kepada kamu, jadi kamu yang dibaca Al-Quran itu boleh jadi dua kumpulan. Faman ihtada, maka selepas tabligh Quran itu, faman ihtada, maka siapa yang dapat pimpinan hidayah, fa innama yahtadi li nafsi, sebenarnya pimpinan hidayah itu untuk faedah diri sendiri, sebab akan menyelamatkan dia. Wa man dhalla, setelah Quran dibaca dan siapa masih sesat kerana degil, faqul, beritahu pada dia, innama ana minal mudhirin, sesungguhnya aku ini satu orang rasul daripada kalangan rasul-rasul yang memberi peringatan pada umat. Natijahnya, waqul, dan katalah alhamdulillah, puji hanya bagi Allah, dia berhak disembah dan dipuja. Sayurikum ayatihi, Allah pasti akan memperlihatkan tanda dan bukti. Yang tanda dan bukti ini alamat kiamat. Pasti dia akan melihat kepada kamu tanda dan bukti alamat kiamat. Ya sekarang ini kamu ingkar, ya sekarang ini kamu ingkar, tapi fata'rifunha, kamu pasti akan menerima, mengakunya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Tuhan kamu lalai leka daripada apa yang kamu lakukan untuk dia balas. Musa kalau sikit.